Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Kesihatan dengan rasa duka cita memaklumkan 2 kes yang disahkan COVID-19 telah kembali ke rahmatullah. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media petang kemarin mengenai situasi terkini jangkitan COVID-19 di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Kes pertama ialah seorang lelaki berumur 67 tahun yang merupakan kes 1752. Dan kes kedua ialah seorang lelaki berumur 59 tahun yang merupakan kes 5196. Kedua-dua kes ini telah mengalami masalah paru-paru setelah dijangkiti COVID-19. Sehubungan dengan ini, demi menjaga confidentiality dan menghormati privasi keluarga kes-kes ini, Kementerian Kesihatan tidak akan mengongsikan butiran peribadi kes. Orang ramai juga dipohonkan untuk sama-sama menghormati dan tidak menyebarkan maklumat-maklumat berkaitan dengan kes-kes tersebut. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga kes-kes berkenaan. Semoga roh mereka dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama-sama para salihin. Sementara itu, siasatan bagi penyebab kematian bagi 2 kes yang telah kembali ke rahmatullah sebelum ini telah selesai dilaksanakan. Penyebab kematian bagi kes 3148 yang telah meninggal dunia pada 2 September 2021 telah disahkan dikategorikan sebagai kematian disebabkan oleh COVID-19. Manakala kes 3264 yang telah meninggal dunia pada 4 September 2021 telah disahkan tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan oleh COVID-19. Sementara itu, 214 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan kemarin yang membawa jumlah keseluruhan kes meningkat kepada 5,261 kes. Terdapat 44 tambahan kes-kes baharu kepada 13 kluster aktif yang sedia ada. Kes-kes dalam aktif tersebut adalah mereka yang sedang menjalani kuarantin setelah didapati mempunyai kontak dengan beberapa kes positif sebelumnya. Terdapat 7 kluster baru telah dikesan. Kluster-kluster baru ini ialah kluster 3440 yang mengandungi 4 kes baru, kluster 4323 mengandungi 3 kes baru, kluster 4944 mengandungi 15 kes baru, kluster 4868 yang mengandungi 10 kes baru, kluster 4917 yang mengandungi 12 kes baru, dan kluster Huaho Manggis Mall yang mengandungi 12 kes baru. Kesemua kluster-kluster baru ini juga mengandungi kes-kes yang telah dilaporkan sebelum ini sebagai kes yang belum dikenal pasti sumber jangkitannya. Sementara itu, satu kluster baru iaitu kluster Rimba Kompleks yang mengandungi 7 kes baru adalah hasil daripada operasi maswabing yang telah dijalankan pada hari Sabtu 18 September 2021. Penyiasatan lanjut dan tindakan susulan seperti kuarantin bagi kontak terdekat sedang dijalankan bagi kluster ini. Dalam pada itu, 2 kluster telah ditutup setelah tiada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Kluster-kluster yang ditutup ialah kluster 362 dan kluster 1257. Dengan ini, jumlah kluster aktif pada masa sekarang adalah sebanyak 95 kluster. Selain itu, terdapat 1 kes import yang dicatatkan pada hari ini yang telah tiba ke negara Brunei Darussalam daripada Singapura pada 14 September 2021 dengan menaiki penerbangan Diraja Brunei BI 422. Pada ketika ini, terdapat 106 kes yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. Dalam pada itu, 118 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 3,575 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 1,652 kes. Di kalangan kes-kes aktif tersebut, 8 kes adalah dalam keadaan kritikal yang mana 7 daripadanya memerlukan bantuan mesin pernafasan atau artificial ventilation. Manakala 1 kes lagi masih memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO.
Sementara itu, 22 kes lain yang dikategorikan dalam kategori 4 sekarang ditempatkan di unit rawatan intensif bagi pemantauan rapi. Kerjasama yang diberikan oleh kes-kes positif dan mereka yang menjalani perintah kuarantin adalah sangat dihargai dalam memberikan sokongan kepada usaha kerajaan dalam mengawal penularan wabak COVID-19. Kebanyakan kes didapati mematuhi arahan untuk mengasingkan diri di pusat-pusat pengasingan yang disediakan dan juga di rumah masing-masing. Kementerian Kesihatan ingin sekali lagi mengingatkan mereka yang sedang berada di pusat-pusat pengasingan untuk mematuhi semua arahan dan peraturan di pusat-pusat pengasingan, termasuk dalam hubungan tata cara pengasingan serta menghormati peraturan berkaitan dengan penyusunan dan pemakaian harta benda kerajaan, termasuk perabot yang disediakan di pusat-pusat berkenaan. Peraturan yang ditetapkan adalah bagi memastikan operasi pemantauan dan rawatan boleh dijalankan dengan sebaiknya. Di samping untuk memastikan keselesaan dan privasi pesakit-pesakit semasa berada di dalam pengasingan. Sementara itu, bagi mereka yang dibenarkan menjalani pengasingan diri di rumah, kerjasama habis kita adalah dipohonkan untuk sama-sama menghormati petugas yang membuat penghantaran makanan ke rumah-rumah. Syukurilah usaha mereka yang bertungkus lumus membantu rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam dalam menghadapi wabak COVID-19 yang sedang terjadi sekarang ini. Dalam keadaan peningkatan kes-kes yang ada dan bertambahnya kluster-kluster yang ada, serta membantu usaha kerajaan mengurangkan kadar penjangkitan, Kementerian Kesihatan ingin sekali lagi mengingatkan orang ramai untuk tidak keluar rumah tanpa sebarang tujuan yang penting. Orang ramai adalah dinasihatkan untuk keluar rumah jika perlu saja, mengelakkan dari pergi ke tempat-tempat yang sesak dan dilarang, melawat sanak saudara dan rakan-rakan. Walaupun vaksin COVID-19 terbukti berkesan mencegah ataupun mengawal jangkitan, namun breakthrough infections masih boleh berlaku. Oleh yang demikian, langkah-langkah pencegahan perlu diteruskan dan setiap orang masih perlu melaksanakan tanggungjawab sosial masing-masing. Khususnya bagi melindungi mereka yang berisiko tinggi, warga emas dan kanak-kanak yang masih belum boleh menerima suntikan vaksin COVID-19. Kes-kes positif COVID-19 yang didapati melakukan kekerasan boleh dikenakan denda di bawah Akta Penyakit Berjangkit. Menteri Kesihatan menjelaskan perkara itu dalam menjawab persoalan mengenai kesan tidak mematuhi arahan semasa berada di pusat-pusat pengasingan. Sementara itu, dalam menziarahi ibu bapa yang tinggal bersendirian, Menteri Kesihatan menjelaskan ianya perlulah dilakukan dalam tempoh yang singkat dan seboleh-bolehnya dibuat dalam ruang bilik dengan tingkap berbuka sebagai langkah mengurangkan risiko jangkitan. Bagi ibu bapa yang tinggal bersama anak-anak yang lain adalah dinasihatkan untuk tidak dikunjungi. Sebaliknya, gunakanlah kemudahan yang ada untuk berhubung seperti membuat panggilan video. Kementerian Kesihatan terus menerima sumbangan daripada pelbagai pihak sebagai tanggungjawab sosial korporat dalam membantu pihak kerajaan ke bawah Dulia Maha Mulia dalam sama-sama menangani dan membendung penularan wabak COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Kemarin, Kementerian Kesihatan menerima sumbangan cek RM10,000 daripada syarikat Redimix bagi tabung COVID-19 Relief Fund 2021. Sumbangan diterima oleh Awang Haji Maswadi bin Haji Mohsin, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Sementara itu, pada 18 hari bulan lalu, beberapa sumbangan juga diterima daripada TLT Enterprise, Persatuan Sikh Brunei Darussalam, Persekutuan Radio Amatur Brunei Darussalam Bidara. Sumbangan juga diterima daripada bahagian Society Kejuruteraan Petroleum Brunei, Persatuan Sultan Sekolah, Sekolah Agama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiraan Anak Hajah Soleha Katot, Grano Construction and Trading Company dan beberapa orang bersendirian. Orang ramai yang berhasrat memberikan sumbangan
hubungi MOH Emergency Operations Center melalui talian 729-5712 pada waktu bekerja. Cabaran serantau yang menjadi perhatian terutama impak pandemik COVID-19 terhadap agenda pembangunan yang berdaya tahan memerlukan kerjasama serantau untuk menanganinya. Ini sejajar dengan seruan global untuk memperbaharui tekad dalam pembangunan pemulihan yang kukuh, berdaya tahan dan inklusif dan juga mengambil tindakan tegas bersepadu seperti yang dinyatakan dalam High Level Political Forum on Sustainable Development pada bulan Julai 2021. Perkara tersebut dinyatakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, semasa dialog Menteri-Menteri ASEAN mengenai mempercepatkan tindakan untuk mencapai matlamat pembangunan yang berdaya tahan SDG yang diadakan secara maya. Semasa sesi tertutup, Yang Berhormat Menteri bertukar-tukar pandangan mengenai pencapaian SDG dan pada masa yang sama merealisasikan visi Komuniti ASEAN 2025. Yang Berhormat Menteri juga mengongsikan perspektif dari aspek pengalaman negara Brunei Darussalam yang mana meskipun cabaran daripada gelombang kedua pandemik COVID-19 dihadapi, usaha negara Brunei Darussalam bagi mengukuhkan lagi pelaksanaan SDG diteruskan sejak Voluntary National Review dihadapkan buat kali pertama pada tahun 2020. Dalam konteks pelaksanaan, negara Brunei Darussalam akan meneruskan pendekatan bersepadu seluruh negara dalam mengaitkan kelestarian dengan pengurusan seharian. Perkara tersebut didokong sama melalui kerangka pemulihan komprehensif ASEAN untuk muncul lebih mantap dari kesan pandemik wabak COVID-19 dan dengan melengkapkan usaha masing-masing dalam 5 dimensi kritikal di bawah Agenda 2030. Negara Brunei Darussalam juga menyambut baik dialog terbuka yang diadakan selepas sesi tertutup. Sempena sambutan Hari Guru ke-31 tahun ini, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Agama akan mengadakan majlis membaca surah Yasin dan bacaan tahlil bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin dan almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit diselajurkan dengan doa kesyukuran dan forum khas An-Nur. Mengambil kira status terkini penularan wabak COVID-19 di negara Brunei Darussalam dan langkah pengawalan yang masih dikuatkuasakan, majlis dilaksanakan secara siaran televisyen melalui saluran RTV Perdana dan RTV Sukma Indra dan semua rangkaian radio pada hari Khamis 23 September 2021 bermula 6.30 petang. Sementara rakaman rancangan forum khas An-Nur sempena sambutan Hari Guru kali ke-31 disiarkan pukul 9 malam. Tema sambutan Hari Guru Pendidikan Berkualiti teras kecemerlangan pelajar. Acara-acara keagamaan sambutan Hari Guru masih terus diadakan bagi memanjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas segala kurniaannya. Semua rakyat di negara ini dapat mengikuti pendidikan berpandukan sistem pendidikan negara yang menekankan kepada kepentingan ilmu duniawi dan ukhrawi. Jabatan Pengangkutan Darat JPD kini menambah kapasiti pendaftaran kenderaan baharu daripada 70 buah kenderaan seminggu kepada 250 buah kenderaan seminggu dengan kerjasama pihak Persatuan Peniaga-Peniaga Kenderaan Brunei Bata dan para pengedar kenderaan. Kapasiti pendaftaran kenderaan sebanyak keperluan 250 seminggu boleh ditambah untuk menepati pembelian kenderaan oleh orang ramai dan tarikh pelaksanaannya akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Awang Haji Rozali bin Haji Saidon, pengarah JPD, menyatakan perkara tersebut semasa sidang media pengemas kinian perkhidmatan-perkhidmatan di bawah Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi semasa pandemik COVID-19. Pengarah JPD juga menjelaskan mengenai pendaftaran kenderaan terpakai dan tukar milik kenderaan. Kaunternya akan dibuka bermula hari ini, 21 September.
Pada peringkat pertama, permohonan adalah melalui ejen-ejen kenderaan terpakai tempatan sahaja dan diproses secara dalam talian serta mengikut kuota yang ditetapkan. Pembayaran adalah secara dalam talian iaitu melalui aplikasi Bank Islam Brunei Darussalam BIBD Online Payment dengan kadar bayaran RM5 bagi setiap permohonan tukar milik. Semua kenderaan diperlukan untuk lulus pemeriksaan kelayakan stesen kenderaan VIS yang dilantik seperti Bayu Ilham, Bengkel Kereta Brakas dan JYM Sendirian Berhad Kuala Belait dan Bitok Motosikal bagi tujuan membuat pemeriksaan sebelum borang permohonan dan dokumen sokongan dihantar melalui sistem Dropbox yang disediakan. JBD turut memaklumkan jumlah permohonan bagi membaharui lesen kenderaan dan lesen memandu melalui perkhidmatan dalam talian portal GOVBN, Transport BN dan talian Darussalam 123 melebihi 1,000 permohonan setiap hari. Jumlah permohonan pembaharuan lesen kenderaan dan lesen memandu bermula 1 Ogos 2021 hingga 19 September 2021 adalah sebanyak 38,467 permohonan dan sebanyak 24,872 pesanan ringkas SMS telah berjaya dihantar kepada pemohon. Sementara itu, sebanyak 4,718 permohonan yang masih tertunggak, yakni backlog, dan sejumlah ini akan disiapkan dalam waktu terdekat ini. Mengenai dengan penghantaran dan penyerahan lesen kenderaan dan lesen memandu pula, JBD memperkenalkan proses penghantaran pesanan SMS. Pemohon akan menerima SMS dari JBD 3 hari selepas pembayaran berjaya dibuat. Pemohon akan dapat mengambil pelekat lesen kenderaan atau kad lesen memandu di cawangan pejabat pos atau menerimanya melalui penyerahan pos sekurang-kurangnya 7 hingga 14 hari selepas menerima pesanan ringkas SMS. JBD menyarankan orang ramai untuk menggunakan aplikasi Transport BN dan portal www.gov.bn bagi permohonan lesen kenderaan dan lesen memandu dengan memilih pembayaran menggunakan kad debit atau kad kredit. Sementara itu, Pusat Kebangsaan Kerajaan mengongsikan talian Darussalam 123 menerima panggilan yang tinggi iaitu peningkatan sebanyak 97% panggilan khususnya dalam permohonan pembaharuan lesen memandu dan lesen kenderaan. Pengarah EGNC berkata, talian Darussalam 123 telah menambah kapasiti perkhidmatan daripada 62 call agents kepada 91 call agents bagi menampung jumlah panggilan yang semakin meningkat. Dalam pada itu juga, TD 123 telah melaksanakan penaiktarafan sistem pada 18 September 2021 pada jam 1 pagi hingga 3.30 pagi yang bertujuan bagi meningkatkan keupayaan sistem dalam mengendalikan aduan dan permohonan orang ramai melalui talian WhatsApp 8333-123. Dengan ini, call agents media sosial berupaya untuk mengendalikan 10 kiriman WhatsApp sekaligus berbanding hanya 5 kiriman WhatsApp sebelumnya. Manakala Jabatan Perkhidmatan Pos menjelaskan mengenai dengan pengambilan lesen memandu dan lesen kenderaan melalui cawangan-cawangan Jabatan Perkhidmatan Pos yang mula dilaksanakan pada 24 Ogos bagi para pemohon yang memilih mengambil di cawangan-cawangan. Pemangku Ketua Pos Agong berkata antara cawangan Jabatan Perkhidmatan Pos bagi tujuan pengambilan tersebut adalah Pejabat Pos Rimba bagi daerah Brunei dan Muara, Pejabat Pos Telisai bagi daerah Tutong, Pejabat Pos Kuala Belait Momong bagi daerah Belait dan Pejabat Pos Bangar bagi daerah Tempurung. Tata cara pengambilan lesen memandu dan lesen kenderaan melalui cawangan Jabatan Perkhidmatan Pos adalah seperti berikut. Lesen memandu dan lesen kenderaan yang siap diproses oleh JPD akan diserahkan ke Pusat Pemroses Mel dan Bungkusan Berakas. Pelanggan akan dihubungi oleh pihak JPP
melalui telefon untuk memastikan maklumat dan alamat persuratan adalah betul. DL dan BL yang telah disemak akan dihantar ke cawangan pos mengikut tadahan bagi proses penyerahan. Hanya pelanggan yang tersenarai dan telah dihubungi boleh mengambil DL dan BL berkenaan. Pelanggan-pelanggan ini disarankan untuk bekerjasama bagi mengambil lesen-lesen memandu dan kenderaan mereka pada masa-masa yang telah ditetapkan. Cawangan Pos Rimba, Pos Telisai, Pos Bangar dan Pos Mumung akan menyerahkan DL dan BL kepada pelanggan yang sudah dihubungi mengikut SOP yang telah disediakan. Mana-mana DL dan BL yang tidak dapat diserahkan oleh sebab-sebab tertentu akan dikembalikan ke JPD bagi urusan selanjutnya.